بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan selamat datang dalam ceramah yang ke-53 mengenai kaidah mendahulukan sesuatu asabah dari yang lain untuk dapatkan warisan. Seperti mana kita pernah dalam ceramah yang terdahulu memberitahu kalau al-jumhur, yang dimaksudkan dengan al-jumhur fuqaha dari tiga mazhab itu Maliki, Syafi'i dan Hambali, berbeda pendapat bersama mazhab Hanafi mengenai gimana cara meranking pada asabah di mana mazhab Hanafi mempunyai 4 kedudukan dan al-jumhur mempunyai membuat 5 pendudukan tentang asabah. Di mana lagi kita nggak apa-apa kita ulangi cara mereka mendahulukan asabah, di mana mazhab Hanafi buat tempat pertama kepada anak lelaki dan keturunan lelaki mereka, nombor 2 kepada ayah dan atuk si mayit, nombor 3 kepada saudara lelaki dan anak mereka lelaki dari belah ayah dan kandung, dan terakhir kepada pakcik-pakcik kandung dan seayah dan anak-anak mereka. Tetapi al-jumhur, tiga mazhab yang lain, memberi kedudukan pertama juga kepada anak lelaki dan keturunan lelaki, tempat kedua kepada ayah si mayit, nombor 3 kepada atuk dan saudara lelaki belah ayah dan kandung, dan 4 kepada atuk 3 kepada atuk dan saudara lelaki seayah dan kandung si mayit, nombor 4 kepada anak lelaki dari saudara kandung dan seayah, dan tempat terakhir kepada pakcik kandung dan seayah bersama anak-anak mereka. Tetapi keempat mazhab bersetuju kemudian untuk membuat cara gimana mana yang dapat warisan, mana yang diutamakan untuk dapat warisan dari asabah-asabah tersebut. Mereka namakan pertama dari segi arah, mana arahnya lebih tinggi dia yang dapat warisan. Contohnya kalau ketemu anak dengan anak si mayit, anak lelaki si mayit bersama pakcik-pakciknya atau bersama saudara kandungnya, maka warisan akan pergi kepada anak lelaki, karena anak lelaki adalah di tempat yang pertama. Itu yang dipanggil mendahulukan menurut arah. Maka arah pertama adalah arah anak. Kedua dipanggil diutamakan dari segi dekatnya darjah asabah kepada si mayit. Contohnya kalau si mayit meninggalkan anak lelaki dan cucu lelaki, warisan akan pergi kepada kepada anak lelaki. Sekiranya si mayit tinggalkan saudara lelaki kandung contohnya dan anak dari saudara kandung, warisan akan pergi kepada saudara kandung. Sekiranya tinggal saudara seayah lelaki dan anak saudara kandung lelaki, warisan akan pergi kepada saudara lelaki seayah, karena dia darjatnya lebih dekat, darjat saudara lebih dekat daripada darjat anak saudara. Dan kaidah ketiga dipanggil kekuatan keakraban, mana lebih kuat hubungannya dengan si mayit, dialah yang dapat warisan. Sekiranya mereka dari arah yang sama, kerabat yang sama, tetapi kekuatan keakraban kepada suatu asabah, maka asabah itu akan dapat warisan.
Contohnya kalau ada saudara lelaki kandung sama saudara lelaki seayah, di sini warisan akan didapati oleh saudara kandung lelaki karena dia berhubung sama si mayit melalui ayah dan ibu. Maka dan si saudara lelaki seayah berhubung sama si mayit hanya melalui ayah. Apa bukti-bukti asabah? Kita tahu asabah ada 3 jenis, asabah dengan diri sendiri, asabah dengan lain, dan asabah bersama lain. Kalau asabah diri sendiri, contohnya ayat 11 surah An-Nisa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Di sini seorang ayah akan dapat warisan dengan asabah dengan diri sendiri sekiranya si mayit tidak mempunyai keturunan. Jadi si ibu dapat fardu sepertiga dan sisa warisan kepada si ayah. Bukti-bukti asabah dengan lain, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sini ketemu lelaki sama perempuan, anak lelaki sama anak perempuan, warisan akan dibagi menurut asabah bil ghair dengan lain. Artinya seorang lelaki dapat 2 saham dan seorang perempuan dapat 1 saham. Dan bukti-bukti asabah ma'al ghair adalah menurut as-sunnah, di mana Ibnu Mas'ud telah menyelesaikan masalah warisan seperti mana Rasulullah SAW menyelesaikannya, di mana terdapat seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak lelaki, dan seorang saudara perempuan kandung. Dia beri separuh fardu kepada anak perempuan, seperenak fardu kepada anak perempuan dari anak lelaki, dan sisa warisan pergi asabah bersama lain kepada saudara perempuan. InsyaAllah dalam ceramah seterusnya kita akan membuat berapa latihan mengenai ketiga-tiga asabah, dan juga menurut gimana kita menyelesaikan masalah sekiranya ada lebih dari 1 asabah dalam masalah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.